Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan menjelaskan bahan secara bertata susila. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 13. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat menjelaskan bahan secara bertata susila. Yang kedua, murid dapat memberikan respons terhadap soalan bertumpu dan bercapah. Hari ini kita akan belajar menjelaskan bahan secara bertata susila. Apa itu tata susila? Tata susila ialah adat sopan santun dan budi pekerti yang baik. Contohnya, apabila kita bercakap dengan orang yang lebih dewasa ataupun orang yang lebih berusia, semestinya kita perlu bercakap dengan nada yang lebih sopan dan menunjukkan budi pekerti yang lebih baik. Sekarang murid boleh bersedia dengan membuka buku teks muka surat 13. Hari ini kita akan belajar berkenaan kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuk pembelajaran pada hari ini adalah berkenaan buah tangan dari bumi kenyalang. Okey, pada muka surat 13 ini menunjukkan beberapa perkara, iaitu yang pertama adalah berkenaan selampai manik. Yang kedua adalah menunjukkan perbualan antara Nabila dan rakannya. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan selampai manik? Jadi cikgu akan menunjukkan gambar berkenaan selampai manik. Ini ialah selampai manik yang telah dihasilkan oleh etnik orang Sarawak. Kalau kita lihat, prosesnya sangat rumit kerana ia menunjukkan beberapa corak berkenaan alam fauna dan flora. Jadi kita sangat berbangga dengan hasil kreativiti orang-orang Sarawak. Sekarang kita kembali kepada buku teks muka surat 13. Kita akan baca setiap maklumat yang terdapat dalam buku teks muka surat 13. Okey, kita baca terlebih dahulu bahagian atas, bahagian petikan di atas. Buah tangan dari bumi kenyalang. Dayang Fatimah telah menghadiahkan selampai manik kepada Nabila. Nabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang selampai manik tersebut daripada Dayang Fatimah. Jadi kalau kita lihat, ada perbualan antara Nabila dan Dayang Fatimah. Jadi kita lihat maklumat berkenaan selampai manik. Selampai manik mempunyai motif pada selampai manik yang berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Jadi motif ini, kalau kita lihat ada perkataan motif. Motif ini bermaksud sesuatu yang dijadikan corak. Dekat info ni ada dinyatakan apa yang dimaksudkan dengan motif. Jadi motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Motif fauna pula seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Jadi motif flora dan motif fauna yang digunakan pada selampai manik. Jadi selampai manik ini juga dihasilkan oleh etnik Sarawak dan ia memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Proses yang sangat lama. 2 hingga 3 bulan bermaksud Januari, Februari. Ini 2 bulan. Kalau 3 bulan, Januari, Februari, Mac. Itu bermaksud 3 bulan lah. Jadi proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Jadi kalau awak perhatikan, dekat selampai manik ini mempunyai manik, dan proses dia pun sangatlah rumit. Jadi kalau awak lihat, sangat cantik sebab prosesnya sangat teliti dan unik lah. Jadi kita baca perbualan antara Nabila dan Dayang Fatimah. Nabila, saya akan memberikan penjelasan tentang selampai manik ini. Selampai manik dihasilkan, nanti kita akan huraikan apa yang diberitahu oleh Dayang Fatimah. Jadi Nabila menjawab, terima kasih atas penjelasan kamu tadi. Jadi sekarang kita akan melengkapkan ayat yang digunakan oleh Dayang Fatimah untuk menerangkan berkenaan selampai manik kepada Nabila. Jadi kita akan gunakan segala maklumat yang ada pada buku teks muka surat 13 dan kita akan pindahkan kepada ayat yang bersesuaian. Jom kita lengkapkan.
Jadi, kita akan pindahkan semua maklumat berkenaan selampai manik dan kita akan pindahkan maklumat ini ke dalam ayat. Okey, jom kita selesaikan. Okey, Nabila, saya akan memberikan penjelasan tentang selampai manik ini. Selampai manik dihasilkan. Okey, jadi kita lihat ada perkataan dihasilkan dalam maklumat yang diberikan. Jadi, kita ambil maklumat ini, kita pindahkan. Okey, dihasilkan oleh etnik Sarawak. Kita pindahkan. Okey, selampai manik dihasilkan oleh etnik Sarawak. Okey, jadi kita nak hubungkan ayat ini dengan ayat-ayat lain, kita tambah pada ada wacana. Selain itu, okey, kita sambungkan, kita pindahkan. Memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Kita pindahkan ke sini. Okey, cikgu dah pindahkan. Selain itu, selampai manik juga memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Jadi, kita lihat maklumat yang ketiga. Proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Kalau kita lihat, okey, dia ada kaitan dengan maklumat yang kedua. Ini ialah sebab kenapa prosesnya terlalu lama. Jadi, ini kita boleh kaitkan dengan ini. Jadi, kita nak sambung. Kita padam yang ini. Titik ni kita padam. Kita tulis dengan penanda wacana kata hubung kerana. Okey, kita tulis kerana sebab ni menyatakan tentang sebab. Jadi kita tulis kerana proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Jadi cikgu pindahkan. Okay, jadi cikgu dah pindahkan kerana proses mengikat manik adalah rumit. Okey, cikgu minta maaf tulisan cikgu tidak secantiklah kalau ditulis pada papan putih ataupun pada kertas. Okey, jadi kita sambung kepada 3 maklumat yang ada pada sini. Okey, ni bercerita berkenaan motif. Motif ini ialah corak lah. Okey, motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Jadi kita pindahkan semua maklumat ini ke dalam ayat yang kita akan buatlah. Jadi kita cerita yang berkenaan maklumat yang pertama, maklumat yang atas sekali. Jadi kita pindahkan. Kita pindahkan motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Jadi kita tulis tambahan pula selampai manik. Okey, kita sambung dengan maklumat yang ada kat sini, kita letakkan ke dalam ayat yang kita cuba bina. Jadi cikgu pindahkan, tambahan pula selampai manik mempunyai motif yang berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak, iaitu motif flora dan motif fauna. Okey, jadi kalau kita nak huraikan lebih panjang, kita boleh cakap motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan, dan motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Jadi ini cadangan respons atau penjelasan yang boleh diberikan oleh Dayang Fatimah kepada Nabila berkenaan selampai manik. Jadi jom kita baca. Nabila, saya akan memberikan penjelasan tentang selampai manik ini. Selampai manik dihasilkan oleh etnik Sarawak. Selampai manik ini juga memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Ini kerana proses mengikat manik pada selampai manik adalah rumit. Bukan itu sahaja, motif pada selampai manik adalah berkaitan dengan unsur alam seperti motif flora dan motif fauna. Motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Manakala motif fauna pula seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2, muka surat 15 dan 16. Sekarang kita lihat latihan pada muka surat 15. Pada muka surat 15 ini menceritakan berkenaan Nenek dan Alia sedang berbual berkenaan perhiasan diri tradisional. Antara perhiasan diri tradisional yang ada pada muka surat ini adalah berkenaan anting-anting, doko, pending, cucuk sanggul dan gelang tangan. Jadi kita akan
memberi cadangan penjelasan yang boleh diberikan dalam perbualan antara Nenek dan Alia. Jadi arahannya berikan penjelasan secara bertata susila, kemudian lakonkan. Jadi kita belajar secara video, jadi tiada lakonan lah yang kita boleh buat. Jadi jom kita baca perbualan antara Nenek dan Alia. Okey, Nenek, Alia, mari Nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional Nenek yang masih tersimpan elok. Alia, cantiknya. Ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Jika diperbuat daripada emas, ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Ya Alia, ini mesti cucuk sanggul. Ini pula namanya dokoh. Untuk nampak lebih bergaya, Nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Gelang tangan? Betul Alia. Anting-anting pula? Bijak cucu Nenek. Okey, sekarang kita akan cuba lengkapkan perbualan antara Alia dan Nenek. Jadi jom kita lengkapkan perbualan antara Nenek dan Alia. Alia, mari Nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional Nenek yang masih tersimpan elok. Jadi Alia jawab, cantiknya. Okey, cantiknya apa? Okey, Nenek ini sedang menunjukkan alat-alat hiasan tradisional. Jadi kita boleh tulis, cantiknya alat-alat hiasan tradisional. Okey, jadi kita boleh tulis macam tu. Jadi ini cadangan jawapan. Cantiknya alat-alat hiasan tradisional ini, Nenek. Okey, titik dekat sini . Ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Jika diperbuat daripada emas, okey, apa yang bercerita berkenaan emas? Apa yang lebih tentang emas? Ya, emas ni harganya lebih mahal. Jadi, jika diperbuat daripada emas, pasti harganya mahal. Okey. Jadi, itu cadangan jawapan. Jadi, ini cadangan jawapan. Jika diperbuat daripada emas, pasti harganya lebih mahal. Okey, kita sambung. Ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Okey, ini gambarnya. Okey, pending ni sebenarnya kita pakai di bahagian perut. Okey, kalau awak lihat pada gambar ataupun image, awak boleh Google awak boleh lihat pending ni dipakai di bahagian perut, seperti memakai tali pinggang lah. Tetapi kalau tali pinggang ni lebih kepada di pinggang, tetapi pending ni lebih kepada bahagian perut. Jadi kita boleh tulis, okey, pending dipakai di bahagian perut, seperti memakai tali pinggang. Jadi ini cadangan jawapannya, pending dipakai di bahagian perut seperti kita memakai tali pinggang. Nenek jawab, ya Alia. Ini mesti cucuk sanggul. Alia cakap, ini mesti cucuk sanggul. Okey, jadi apa yang diberitahu oleh Alia sehingga kan Nenek jawab, ini pula namanya dokoh. Jadi kita boleh tulis, apakah perhiasan ini pula Nenek? Okey, jadi kita boleh tulis macam tu. Jadi kita tulis, apakah nama hiasan ini? Tanda soal sebab dia bertanya. Apakah nama hiasan ini? Tanda soal. Ini pula namanya dokoh. Okey, dokoh. Ini pula namanya dokoh. Ni dokoh Dokoh ni macam rantai. Jadi ini cadangan, respon atau penjelasan yang boleh diberikan oleh Alia. Ini mesti cucuk sanggul. Apakah nama hiasan ini, Nenek? Ini pula namanya dokoh. Jadi bagaimana Alia nak memberikan respon terhadap penjelasan Nenek? Ini pula namanya dokoh. Jadi kita boleh cakap, dokoh ni kelihatan seperti apa? Seperti rantai. Jadi kita boleh tulis, dokoh ini seperti
rantai. Okey, jadi kita lihat nenek memberikan respon yang seterusnya. Untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Bermaksud Alia ni ada bertanya tentang sesuatu. Jadi bagaimana nak bertanya supaya jawapannya untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Jadi dia bertanya tentang cara bagaimanakah. Okey, bagaimana cara untuk nampak lebih bergaya. Tanda soal. Jadi ini cadangan jawapannya. Dokor ini seperti rantai. Bagaimana caranya untuk lebih bergaya? Jadi nenek jawab, untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Jadi bagaimana Alia nak respons? Alia boleh respon berkenaan gelang tangan ini sangat cantik dipakai apabila dipakai pada setiap pergelangan tangan. Jadi kita boleh tulis gelang tangan ini cantik apabila dipakai pada kedua-dua belah tangan. Okey, gelang tangan ini cantik apabila dipakai pada kedua-dua belah tangan. Okey, cikgu dah tulis dengan lebih kemas. Gelang tangan ini cantik apabila dipakai kedua-dua belah tangan. Nenek jawab, betul Alia. Jadi Alia pun respon lagi. Alia pula bagi penjelasan lagi berkenaan anting-anting. Anting-anting pula. Okey, kalau kita lihat anting-anting dipakai di bahagian mana? Dipakai di bahagian telinga. Jadi kita tulis anting-anting pula dipakai pada bahagian telinga. Ini cadangan penjelasan yang Alia boleh berikan. Anting-anting pula dipakai sebagai hiasan di telinga. Jadi nenek pun jawab, bijak cucu nenek. Jadi bagaimana kita nak respons untuk pujian yang diberikan oleh nenek? Kita jawab, terima kasih nenek. Jadi ini cadangan jawapannya, terima kasih nenek. Jadi ini cadangan penjelasan ataupun cadangan respons yang lengkap dalam perbualan antara nenek dan Alia. Sekarang kita pergi kepada latihan buku aktiviti yang seterusnya. Arahannya kita baca, berikan penjelasan secara bertata susila. Jadi petikan ini adalah berkenaan kuda-kuda dalam pencak silat. Okey, ini pun ada gambar berkenaan kuda-kuda. Yang pertama, kita bersiap sedia. Yang kedua, kuda-kuda samping. Yang ketiga, kuda-kuda depan. Yang keempat, kuda-kuda silang. Dan yang kelima ialah kuda-kuda belakang. Okay, jom kita baca terlebih dahulu. Kuda-kuda dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Okey, jom kita lihat perbualan antara Imran dan rakannya. Saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Boleh saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Boleh. Kuda-kuda ialah... Apakah jenis-jenis pergerakan kuda-kuda yang kamu pelajari, Imran? Saya... Mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Okey, tiada respon. Mengapakah kamu belajar silat, Imran? Okey, nanti dia akan respon. Tahniah, Imran. Terima kasih. Jom kita lengkapkan penjelasan yang boleh diberikan oleh Imran kepada kawannya berkenaan kuda-kuda dalam pencak silat. Jadi kita akan pindahkan semua maklumat yang ada pada petikan dan gambar ini ke dalam penjelasan Imran tentang soalan yang rakannya berikan. Jadi kita lengkapkan, saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Boleh saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Okey, dia bertanya. Boleh, kuda-kuda ialah... Okey, jadi kita lihat dekat sini ada maklumat berkenaan kuda-kuda. Jadi kita pindahkan dalam penjelasan oleh Imran. Okey.
Boleh, kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Jadi kita pindahkan ke sini. Jadi ini cadangan penjelasan oleh Imran. Boleh, kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Jadi kawannya bertanya lagi, apakah jenis-jenis pergerakan kuda-kuda yang telah kamu pelajari, Imran? Jadi Imran pun jawab, saya telah pelajari jenis-jenis pergerakan kuda-kuda seperti, okey, jadi seperti apa kita tulis semua ini. Seperti siap sedia, kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang dan kuda-kuda belakang. Jadi sambung Jadi ini cadangan responsnya. Saya mempelajari pelbagai jenis pergerakan kuda-kuda iaitu siap sedia, kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang dan kuda-kuda belakang. Jadi ini 5 maklumat ni kita pindahkan ke dalam ayat. Okey, jadi kawannya bertanya lagi, mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Jadi kita lihat ada maklumat berkenaan pentingnya pergerakan kuda-kuda. Kuda-kuda ialah pergerakan menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Ini ialah kepentingannya sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Jadi kita baca lagi, pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan. Ini ialah kepentingan yang kedua. Okey, jadi kita boleh pindahkan. Okey, pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan dan mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Jadi, murid pindahkan maklumat-maklumat ini ke dalam ayat. Okey, jadi ini cadangan respons ataupun penjelasan yang Imran boleh berikan. Pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat untuk bersedia dalam menangkis serangan lawan dan mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Jadi, maklumat-maklumat kat sini kita boleh pindahkan ke dalam ayat. Bergantung kepada soalan yang diberikan. Seterusnya, mengapakah kamu belajar silat, Imran? Daripada soalan yang diberi, Imran, ini ialah maklumat berkenaan kuda-kuda. Jadi, tidak dinyatakan kenapa Imran belajar silat. Jadi, kita boleh berfikir secara rasional lah. Saya belajar silat kerana... kerana apa? Kenapa kita belajar silat? Kerana saya ingin mempertahankan diri. Itu salah satu sebab lah kita belajar seni silat. Jadi ini cadangan penjelasan Imran ataupun respons Imran. Saya belajar silat untuk mempertahankan diri. Jadi kalau murid ada cadangan lain ataupun cadangan jawapan lain, murid boleh gunakan. Tetapi mestilah bergantung kepada soalan dan mestilah bersesuaian dengan petikan dan maklumat yang telah diberikan. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.